Okey, salam reformasi, Tachahau, Wanakem saya ucapkan kepada semua yang sedang menonton. Hari ini saya ingin menyentuh beberapa isu yang sedang melanda di negara kita. Hari ini juga Malaysia telah mencatatkan sebanyak 3,288 kes baru COVID-19 dan keseluruhan yang sembuh adalah dalam lingkungan 1,929. Hari ini juga Malaysia mencatatkan sebanyak 14 lagi kematian dengan jumlah kematian keseluruhan adalah sebanyak 923. Dan saya melihat hari ini dan juga semalam beberapa kenyataan telah dikeluarkan oleh Menteri Kesihatan, dan saya melihat juga netizen dan juga ramai pimpinan Pakatan Harapan maupun dari segi pembangkang telah mengeritik beberapa isu yang sedang melanda negara kita. Dan saya ingin menyentuh berkenaan isu 2 darjat antara menteri dan juga rakyat yang sedang dimainkan. Kalau kita melihat semalam Menteri Kesihatan Dr. Adam Baba, kita melihat Menteri Kesihatan ni hanya keluar apabila isu-isu kontroversial sedang melanda negara kita. Kalau kita melihat daripada awal PKP1 dilaksanakan, hanya Tan Sri Dr. Nur Hisham yang berhadapan dengan media, yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan dan juga laporan berkenaan dengan kes COVID semasa, hanya dibuat oleh Ketua Pengarah Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan sebelum ini kita juga tidak boleh lupa berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesihatan kita apabila beliau dikontroversial berkenaan dengan apabila minum air suam ia boleh uh, menghilangkan COVID-19. Yang lepas tu semalam pula kita melihat kuarantin untuk menteri-menteri yang pulang daripada negara luar apabila mereka menghadiri program rasmi ataupun lawatan rasmi ke negara luar. Kuarantin 10 hari yang diletakkan kepada menteri sebelum ini telah dikurangkan kepada 3 hari. Isu ini saya amat mengecam secara keras-keras kerana kita melihat dalam keadaan kes COVID harian, kalau kita melihat daripada sejak 13 Januari hinggalah hari ini, saya melihat hanya semalam kita ataupun Malaysia mencatatkan 2,000 kes. Tetapi kalau kita melihat sepanjang PKP 2.0 ini dilaksanakan, kita melihat kes harian COVID-19 adalah dalam lingkungan 3,000 hingga 5,000 kes. Dalam keadaan ini, apabila menteri dikurangkan kuarantin daripada 10 ke 3 hari, kita melihat dalam keadaan COVID-19 ini, COVID-19 boleh dijangkiti dalam jangka masa 5 hingga 6 hari juga kita boleh nampak simptom-simptom COVID-19. Apabila kuarantin ini dikurangkan kepada 3 hari, apabila menteri pulang daripada luar negara, selepas 3 hari, menteri-menteri ini bebas untuk berhadapan dengan rakyat ataupun boleh bebas untuk pergi ke program-program. Apabila benda perkara ini berlaku, ia boleh menyebabkan lagi banyak kes COVID-19 boleh dijangkiti ataupun merebak ke dalam masyarakat kita. Dan saya mengalu-alukan kenyataan yang dikeluarkan oleh menteri daripada Sarawak. Sarawak telah membuat keputusan untuk mengekalkan kuarantin 14 hari ini, sama ada menteri ke atau rakyat ke, kuarantin untuk negeri Sarawak dikekalkan 14 hari. Saya syabas mengucapkan kepada kerajaan negeri Sarawak kerana mereka tidak tunduk kepada kerajaan persekutuan, kerajaan Perikatan Nasional apabila kuarantin 14 hari ini dikekalkan di negeri Sarawak. Dan saya juga melihat ramai daripada kalangan rakyat maupun netizen-netizen tidak puas hati ataupun tidak selesa dengan keputusan yang diumumkan oleh Dr. Adam Baba. Dan kita juga melihat ada juga persoalan-persoalan yang ditimbulkan berkenaan dengan lawatan Perdana Menteri apabila beliau pulang daripada Indonesia. Dan
kita melihat ada pimpinan daripada UMNO yang meritik, dan juga pejabat Perdana Menteri juga telah keluarkan kenyataan berkenaan dengan Muhyiddin Yassin dan juga kuarantin yang dipersoalkan apabila dihadkan kepada hanya 3 hari. Dan saya berharap ramai lagi pimpinan dan juga rakyat menggesa kerajaan supaya kuarantin 10 atau 14 hari ini dikekalkan kepada menteri-menteri. Dan yang kedua, isu yang saya ingin menyentuh adalah hari ini kita melihat Menteri Kewangan telah mengeluarkan kenyataan. Saya melihat dalam keadaan kemelesetan ekonomi dan juga rakyat terjejas dari segi pendapatan dan juga sumber-sumber, kita melihat hari ini harga petrol dan juga harga diesel telah meningkat. Dan dalam keadaan ini kita melihat Menteri Kewangan telah menetapkan harga shilling untuk RON 95 sebanyak RM2.05 dan juga untuk diesel sebanyak RM2.15. Dan Menteri Kewangan Zafrul telah menyatakan yang harga shilling ni adalah lebih murah berbanding dengan Kerajaan Pakatan Harapan yang telah menetapkan sebelum ni harga shilling pada kadar RM2.08. Saya ingin membandingkan dalam keadaan sebelum ni Pakatan Harapan apabila menetapkan RM2.08 harga RON 95. Dalam keadaan itu ekonomi pada masa itu adalah dalam keadaan yang sempurna, dan kita juga melihat pada masa itu tiada COVID-19. Ramai tidak menghilang pekerjaan ataupun ramai yang tidak menganggur. Tapi dalam keadaan sekarang, apabila harga minyak ataupun harga petrol diesel ini meningkat, kita akan melihat akan ada peningkatan dalam kos pengangkutan. Apabila ada peningkatan dalam kos pengangkutan ini, kita akan melihat kepada peningkatan kepada harga barang. Dalam keadaan sekarang saya melihat apabila hari itu saya ada pergi ke Maidin, saya melihat harga-harga barang berbanding dengan pada tahun lepas, banyak harga-harga barang telah meningkat. Sebagai contoh, harga minyak masak, harga sayur-sayuran berbanding dengan keadaan sekarang, harga-harga telah meningkat. Dan apabila kos pengangkutan meningkat, harga minyak meningkat, ini akan mengakibatkan harga barang juga meningkat. Dalam keadaan rakyat terseksa dengan kemelesetan ekonomi dan juga pandemik COVID-19, dalam keadaan PKP 2.0 ini, saya tidak setuju dengan peningkatan harga minyak dan juga harga shilling yang ditetapkan kepada RM2.05. Sepatutnya harga perlu dikurangkan di bawah RM2 ataupun bawah RM1.90. Harga shilling sepatutnya ditetapkan, tetapi kerajaan tidak berbuat demikian. Saya berharap dan kita juga perlu membuat gesaan yang berterusan supaya harga minyak ini dapat diturunkan. Dan seterusnya berkenaan dengan isu yang kita melihat adalah saya telah melawat beberapa keluarga dalam tempoh beberapa minggu ini. Apabila kita membuat lawatan, kita melihat ramai keluarga yang susah. Dalam keluarga B40 ada yang tidak mempunyai pekerjaan, tetapi mereka sentiasa berusaha untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan. Tetapi dalam keadaan ini, saya melihat ada rumah yang saya pergi, mereka tiada televisyen, ada yang tidak mempunyai telefon pintar ataupun akses internet. Dalam keadaan ini, saya memikirkan mereka, anak-anak yang pelajar-pelajar ini tidak mempunyai gadget untuk mengikuti pembelajaran secara online. Dalam keadaan ini, saya rasa ini merupakan antara isu yang perlu diberikan perhatian. Kita tak tahu bila sekolah akan dibuka semula. Dalam keadaan ini, PKP 2.0 ini, kita tak tahu bila sekolah akan dibuka semula. Dalam tempoh, saya rasa sekarang dah 2 bulan berlalu. Dalam tempoh 2 bulan berlalu ini, ramai pelajar-pelajar yang tidak dapat mengikuti pembelajaran secara online ini akan terkesan apabila mereka masuk ke sekolah. Mereka akan ketinggalan jauh. Dan saya rasa saya amat marah. Kita kerajaan telah menjanjikan
sebanyak 150,000 gadget ataupun laptop kepada pelajar-pelajar ini, tetapi sehingga sekarang kita tidak tahu apa uh, status janji-janji tersebut. Dan seterusnya, saya juga ingin menyentuh berkenaan dengan vaksin COVID-19. Kita dengar daripada kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan, vaksin akan sampai pada 26 hari bulan. Ada tempat yang vaksin akan sampai seminggu lebih awal daripada 26, kerana vaksin-vaksin ini akan disuntik kepada mereka-mereka yang ditugaskan di pusat-pusat yang akan mengendalikan vaksin ini. Dan saya juga ada membaca dan juga research yang saya membaca, saya melihat vaksin COVID-19 yang Malaysia membeli adalah Pfizer. Pfizer ini perlu ditempatkan di tempat yang sejuk, iaitu di bawah negatif 70 darjah Celsius. Jika dibandingkan dengan vaksin yang dikeluarkan oleh negara India, adalah lebih rendah dia punya kadar penempatan vaksin itu dalam sejuk tu dalam lingkungan negatif 20 hingga 30. Tetapi vaksin yang kita beli adalah perlu ditempatkan di tempat-tempat khas yang mempunyai tempat yang sejuk sebanyak negatif 70 darjah Celsius. Dan dalam keadaan ini saya berharap rakyat ataupun barisan hadapan yang akan dimulakan dengan program vaksinasi di Malaysia yang lambat daripada negara-negara yang lain dekat dunia. Saya sebelum ni saya kongsikan sudah 73 negara telah memulakan proses vaksinasi. Malaysia lambat berbanding dengan Indonesia, berbanding dengan Singapura. Malaysia ketinggalan jauh dari segi program vaksinasi. Saya berharap melalui vaksinasi ini ia dapat menyelesaikan sebahagian kes COVID-19 dalam masa terdekat. Dan saya juga ingin menyentuh juga berkenaan dengan isu sokongan majoriti yang telah hilang oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Kerajaan Perikatan Nasional ini, dalam keadaan semua sektor ekonomi telah mula dibuka bermula daripada 10 hari bulan Februari ini. Dalam keadaan ini, saya melihat tindakan ini adalah tindakan yang baik apabila ramai yang telah menyuarakan dalam keadaan ekonomi yang teruk. Mereka-mereka yang berniaga ini telah kekurangan pendapatan, telah kekurangan pelanggan, tetapi melalui pembukaan ini, apabila rakyat boleh makan semula di restoran-restoran ini adalah saya mengalu-alukan keputusan yang dilakukan oleh kerajaan. Tetapi apa yang penting, SOP perlu dipatuhi, penjarakan sosial perlu dilakukan, pemakaian pelitup muka apabila kita berada di luar tempat awam perlu diteruskan, dan juga kita jangan lupa membasuh tangan. Dalam keadaan semua sektor-sektor ekonomi ini telah dibuka semula, tetapi apa yang kita gesa daripada awal apabila PKP 2.0 ataupun darurat ini telah dilaksanakan adalah kita melihat Parlimen dan juga Dewan-Dewan Undangan Negeri ini terus digantung. Saya tidak melihat Kerajaan Perikatan Nasional maupun Tan Sri Muhyiddin Yassin mempunyai alasan yang kukuh untuk mengelak daripada membuka persidangan Parlimen. Saya rasa ini adalah masa perlu Parlimen ataupun persidangan Parlimen, Dewan-Dewan Undangan Negeri ini perlu dibuka semula, sebab isu COVID-19 ini perlu dibahaskan. Perlu ada langkah-langkah dan juga cadangan-cadangan daripada pembangkang maupun kerajaan perlu digabungkan untuk melawan COVID-19 dan juga untuk membangunkan semula ekonomi negara kita. Dalam keadaan ini, saya rasa kerajaan ataupun Perdana Menteri kita adalah amat bacol, tidak berani untuk berhadapan dengan barisan pembangkang untuk membuka semula persidangan Parlimen dan juga Dewan-Dewan Undangan Negeri. Dan yang terakhir, kita melihat negeri Pulau Pinang, negeri Selangor dan juga negeri Sembilan telah membuka ataupun telah membuat inisiatif-inisiatif, telah mengumumkan inisiatif-inisiatif dalam keadaan PKP 2.0 ini. Tetapi negeri-negeri lain seperti negeri Melaka dan juga beberapa negeri yang lain, saya tidak
melihat satu inisiatif ataupun yang diumumkan oleh kerajaan-kerajaan yang lain. Dalam keadaan ini, kita menggesa parlimen untuk dibuka semula, dewan-dewan undangan negeri juga untuk dibuka semula. Dan yang terakhir juga, saya juga ingin membantah dan juga tidak bersetuju dengan kerajaan ataupun Perikatan Nasional yang secara senyap telah mencetak bendera-bendera mereka untuk menghadapi pilihan raya umum yang ke-15 dalam keadaan COVID-19 ini meningkat. Mereka tidak memikirkan soal rakyat, isu-isu yang melibatkan rakyat, tetapi apa yang mereka pentingkan adalah kuasa dan juga kedudukan. Dan ini kita daripada pembangkang Pakatan Harapan, kita membatas keras-kerasnya. Dan saya mengucapkan Zinin Kuai-le ataupun Selamat Tahun Baru Cina kepada masyarakat Tionghoa yang akan menyambut perayaan Cina pada kali ini dalam keadaan PKP 2.0. Kita tengok Menteri Kluster Keselamatan ataupun Ismail Sabri Yaakob mengumumkan SOP-SOP yang agak kita melihat mengelirukan. Pada awalnya hanya keluarga dalam satu rumah je boleh mengadakan makan bersama, sebab kita melihat pada hari perayaan Cina ini keluarga-keluarga daripada masyarakat Cina ni akan berkumpul dan akan makan bersama. Tetapi selepas itu, selepas kritikan dan gesahan telah dibuat, mereka telah mengubah SOP ikut sesuka hati mereka. Dan yang terkini kita dikabarkan 15 orang daripada lingkungan 10 kilometer keluarga terapat ataupun saudara mara boleh berkumpul dalam satu rumah untuk mengadakan makan semasa perayaan Cina ini. Dan saya sekali lagi menggesa rakyat dan rakan-rakan yang berada di luar sana, kita apabila kita keluar, kita terus menjaga penjarakan sosial kita, memakai pelitup muka dan juga kerap membasuh tangan kita apabila berada di luar. Sekian, terima kasih, share-share, Nandrik.